Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat? Jumpa lagi dalam Wabi TV, channel informasi anda. So hari ni saya buat video ni kerana saya nak mengupas sedikit ataupun nak komen sedikit tentang kenyataan Datuk Seri Zahid Hamidi tempoh hari mengenai beliau mengatakan sokongan UMNO dalam Pakatan Harapan masih kuat, sokongan UMNO dalam kerajaan masih kuat, dan juga orang-orang Melayu terutama orang-orang yang ahli-ahli UMNO ni masih menyokong lagi UMNO masih kuat. Pengundi-pengundi Melayu pun masih kuat menyokong UMNO, dan juga orang-orang muda masih kuat menyokong UMNO. Itu adalah satu kenyataan boleh dikategorikan sebagai kenyataan syok sendiri. Takkanlah Datuk Seri Zahid Hamidi tidak melihat, tidak mengkaji ataupun menganalisa peratusan-peratusan mengundi sebelum-sebelum ni, keadaan-keadaan pengundi-pengundi Melayu yang berkurangan untuk menyokong Pakatan Harapan sebelum ni. Takkan beliau sebagai seorang Presiden UMNO tak tahu perkara tu? Takkan beliau tak ada seorang yang pakar-pakar untuk membuat analisa tentang peratusan mengundi sebelum ni? Jadi itu yang saya katakan, apa yang dinyatakan oleh Datuk Seri Zahid Hamidi itu adalah satu kenyataan yang syok sendiri, orang yang dalam keadaan yang tertekan. Sebab apa? Sebab dia nak menunjukkan kepada DAP dan Pakatan Harapan bahawa konon-konon dia masih boleh lagi membawa pengundi-pengundi Melayu ni untuk menyokong Pakatan Harapan. Dia masih lagi nak meyakinkan kepada Pakatan Harapan bahawa MP-MP UMNO ni masih lagi kekal dan masih lagi menyokong penuh kepada Pakatan Harapan. Itu sebenarnya beliau punya maksud dalam kenyataan beliau. Jadi apa yang kita lihat, MP-MP UMNO pun dah berkecamuk sekarang ni. Ramai yang dah tak nak duduk dalam Pakatan Harapan. Mereka nak keluar dan nak memberi sokongan kepada Perikatan Nasional. Ini yang menyebabkan Zahid begitu tertekan. Jadi apa yang dikeluarkan oleh Zahid Hamidi itu adalah untuk meyakinkan Pakatan Harapan dan untuk memberitahu pada rakyat kononnya bahawa pengundi Melayu dan ahli-ahli UMNO yang ada sekarang ni masih kuat menyokong UMNO. Kita pun boleh nilai, kita pun boleh lihat apa yang berlaku sekarang ni. Jadi sebenarnya kalau Datuk Seri Zahid Hamidi mengatakan Dr. Sam tu bermimpi untuk menjadi Perdana Menteri, saya rasa itu bukan persoalannya. Okey, sebenarnya kita tak perlu nak cerita pasal siapakah nak jadi Perdana Menteri, siapakah yang nak memimpin negara. Yang penting bagi rakyat Malaysia, rakyat dah menolak Pakatan Harapan. Rakyat dah menolak Papanon. Itu yang perkara pokok yang kita perlu bincangkan. Dengan keadaan sekarang ni, kerajaan pun dah gagal untuk mentadbir urus negara dengan baik. Kerajaan asyik sibuk dengan berpolitik untuk mengejar, untuk menguatkan kuasa dan kedudukan. Jadi kerajaan sekarang tidak menghiraukan keadaan kesengsaraan rakyat. Ini yang rakyat rata-rata dah menolak kerajaan Pakatan Harapan. Tapi datangnya Zahid Hamidi konon-konon untuk membuatkan satu kenyataan bahawa sesungguhnya rakyat masih lagi konsisten dengan UMNO dan rakyat konsisten dengan sokongnya Pakatan Harapan, terutama orang-orang Melayu. Jadi kalau itulah yang dikatakan oleh Zahid Hamidi tentang kenyataan beliau, saya rasa mungkin beliau telah dipengaruhi oleh ubat-ubat hospital, yang mana beliau baru saja keluar daripada hospital. Mungkin banyak ubat-ubat yang masuk dalam badan dia. Di situ ubat-ubat itulah yang mempengaruhi pemikiran Datuk Seri Zahid Hamidi. Jadi bagi saya tidak mustahil. Bila Allah berkehendak, bila Allah kata kun fayakun, jadi maka terjadilah. Saya rasa soal siapa yang mimpi, siapa yang tak mimpi, itu nombor dua cerita. Yang penting sekarang ni rakyat rata-rata hendakkan Pakatan Harapan ditumbangkan, dan rakyat rata-rata minta Papanon letak jawatan ataupun sebaliknya. InsyaAllah sahabat-sahabat, apa yang kita usahakan, apa yang pemimpin-pemimpin kita ikhtiar dalam perkara untuk menumbangkan kerajaan sedang berlangsung, sedang berjalan. Cuma rakyat sekarang ni kena istiqamah, doa jangan berhenti supaya apa yang kita inginkan, apa yang kita hajatkan untuk mendapat pemimpin yang baik, untuk menjadikan negara kita ni ekonomi yang baik, kita kena istiqamah berdoa terus. Jangan kita berhenti. Walau bagaimanapun,
Sekarang memang keadaan Pakatan Harapan UMNO dalam keadaan yang tidak tentu arah. Mereka dalam keadaan tidak stabil. Tu walau bagaimanapun kalau sahabat-sahabat dengar daripada pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan macam Rafizi ke, macam siapa sajalah pemimpin daripada Pakatan Harapan mengatakan politik ini stabil, ini adalah satu omongan-omongan kosong untuk menyedapkan hati rakyat. Sebenarnya hakikatnya keadaan sekarang dalam parti mereka dalam keadaan tidak stabil. Mereka dalam keadaan kocak kacir. Mereka dalam keadaan yang tak tentu hara. Siapakah yang akan melompat? Siapakah yang akan beralih sokongan? Mereka tak tentu hara. Itu sebab yang kita lihat baru-baru ni 5 MP melompat adalah tujuan dia untuk menguatkan lagi kekuatan PH. Tapi sebenarnya lagi 5 lompat ataupun lagi 10 lompat lagi menggoncang kedudukan Pakatan Harapan. Lagi-lagi kita dengar dengan isu-isu yang panas sekarang ni tentang Papanon. Lagi-lagi kita dengar dengan keadaan sekarang ni di Sabah Sarawak pun mula bergoncang. Jadi sekarang ni Papanon pun tak tahu apa nak buat. Dia tak akan fikirkan masalah negara, dia tak akan fikirkan masalah ekonomi, dia tak akan fikirkan masalah sengsaranya hidup rakyat, kos harga hidup, barang naik ke tidak, beras ada ke tidak. Papanon tidak akan fikirkan itu semua. Papanon hanya memikirkan bagaimana dia nak mengekalkan kuasa untuk menguatkan lagi kekuatan Pakatan Harapan. Itu yang mereka fikirkan, itu yang Papanon pertahankan sekarang. Dia tidak hiraukan apa saja permasalahan yang berlaku. Yang penting Pakatan Harapan dapat kekal sebagai kerajaan. Tapi walau bagaimanapun sahabat-sahabat, apa yang mereka usahakan, apa yang mereka lakukan sebenarnya hampir gagal. InsyaAllah Perikatan Nasional punya pemimpin yang tertinggi dan dengan kalangan-kalangan MP-MP yang lain sekarang ni sedang mengatur langkah untuk bagaimana nak menombangkan kerajaan Pakatan Harapan. So, insya-Allah sahabat-sahabat, jangan lupa sekali lagi saya nasihatkan sentiasa berdoa agar kerajaan PH ni akan tumbang tidak lama lagi. Itu sajalah perkongsian saya untuk hari ini. Insya-Allah kita jumpa di lain konten. Be and the best, be and the best, be and the best. Takbir. Sekali wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.